الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Jadi pertamanya, alhamdulillah, kita sama-sama merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan dan berikan kepada kita. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung pengajian fiqh sirah yang dikarang oleh Dr. Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dan malam ni insya-Allah kita masuk ke perbincangan berkenaan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga penyusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah nasab. Nasab maknanya keturunan. Yakni keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelahiran dan juga penyusuan. Dan ada pun nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib dipanggil dengan nama Syaibah Al-Hamd bin Hashim bin Abdul Manaf. Nama Abdul Manaf ialah Al-Mughirah bin Khusaid. Dinamakan Zaidan bin Khilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'an bin Adnan. Jadi setakat itu sahaja apa yang disepakati mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pun yang ke atas dari itu ada persalahan dan juga persisian pendapat yang susah hendak dipegang. Tetapi tidaklah ada sebarang khilaf atau bersalahan pendapat mengenai Adnan itu adalah di antara anak cucu Nabi Allah Ismail alaihi salam yang merupakan anak kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Allah telah memilihnya dari sebaik-baik kabilah dan suku, dan tidak pernah diresapkan sesuatu daripada kecemaran jahiliah kepada sesuatu daripada nasabnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa Hashimah min Quraisy, wastafani min Bani Hashim." Maksudnya sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah di antara anak-anak Nabi Ismail, dan dipilihnya Quraisy daripada Kinanah, dan dipilihnya Hashim daripada Quraisy, dan dipilihnya saya daripada Bani Hashim.
Baginda dilahirkan pada tahun gajah, iaitu tahun di mana Abrahah bin al-Ashram telah menceroboh masuk ke kota Madinah dalam rangka percubaan untuk menawan dan memusnahkan Kaabah. Namun demikian, percubaannya tadi telah menemui kegagalan yang amat pahit, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan sekumpulan burung-burung ababil mencedera dan memusnahkan angkatannya itu. Kejadian ini telah diterangkan dalam Al-Quran dengan jelas sekali. Mengikut pendapat yang paling hampir dengan kenyataan, baginda dilahirkan pada hari Isnin 12 hari bulan Rabiul Awal pada tahun gajah. Baginda adalah anak yatim ketika dilahirkan. Ayahandanya wafat ketika baginda baru 2 bulan dalam kandungan ibunya. Setelah lahir, baginda dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib, yang kemudian disusukan kepada seorang perempuan dari puak Sa'ad Al-Bakr yang bernama Halimah binti Abu Zuwaib ataupun Halimah As-Sa'diyah. Ini adalah mengikut adat resam orang-orang Arab di kala itu. Dan ahli sirah telah sebulat suara mengatakan bahawa kampung Bani Sa'ad ketika itu mengalami kemarau yang teruk. Sesampai sahaja Nabi SAW ke rumah Halimah dan menyusu darinya ketika itu juga, keadaan pun berubah. Kampung yang dulunya kering tandus mulai menghijau. Kambing ternakan yang dahulu kelaparan kini kembali dari ladang ternakan kelihatan riang, dan uncang-uncang susunya penuh dengan susu. Mengikut apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, salah seorang imam hadis Nabi SAW, bahawa Rasulullah telah dibedah perutnya semasa berada di Bani Sa'ad. Ketika itu baginda baru berusia 5 tahun. Selepas itu dihantar kembali ke pangkuan ibunya. Bondanya telah wafat ketika baginda berusia 6 tahun. Ini bermakna membawa baginda menjadi seorang yatim piatu. Dengan ini maka datuknya pula yang mengambil peranan mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak berapa lama datuknya pula berpindah ke alam baqa. Masa itu baginda berusia 8 tahun dan dipelihara oleh bapa saudaranya pula yang dikenali sebagai Abu Talib. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang pertamanya kita melihat kepada nasab ataupun keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita telah bacakan tadi, maknanya Nabi SAW tidak ada khilaf, merupakan salah seorang daripada keturunan Nabi Allah Ismail yang merupakan anak kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Yang tidak ada khilaf ialah antara datuk yang menjadi moyang kepada Nabi SAW yang dikenali sebagai Kinanah, dan Arab ni daripada Kinanah. Dan Arab dia mempunyai pelbagai kabilah, dan antara kabilah yang terpilih ialah kabilah Quraisy yang menjadi kabilah Nabi SAW. Sebab Arab ni dia ada banyak kabilah. Selepas daripada keturunan Kinanah, di sana akhirnya ada Quraisy, ada Bani Ghatfan dan seumpamanya yang menjadi kabilah-kabilah di kalangan kabilah-kabilah Arab. Yang keduanya dari segi kelahiran Nabi SAW. Setakat yang kita tengok daripada topik yang kita bincangkan ini, tidak ada khilaf sebenarnya Nabi SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal yang dikenali sebagai tahun gajah. Dia dalam kalau zaman dulu ni dia tak ada macam zaman sekarang. Tahun 2000, 2001, 2002 sampai 2020, tahun ni 2022 dia tak ada macam tu. Dia biasa setiap tahun dia akan ada sempena. Jadi dengan sempena-sempena ini maka tahun tersebut dinamakan, contohnya tahun kelahiran Nabi SAW dikenali sebagai tahun gajah. Tahun gajah ni sebab pada tahun tersebut Abrahah Al-Ashram yang merupakan
raja yang memerintah Yaman pada waktu itu, dia tak puas hati sebab dengan adanya Kaabah yang menyebabkan pengunjung yang pergi ke Yaman kurang. Jadi sebab itu dia berhasrat nak runtuhkan Kaabah supaya orang kata turis pergi bertumpah ke Yaman selepas daripada itu. Tetapi dia tengah-tengah jalan, sebagaimana kita maklum, akhirnya Allah Ta'ala menghantar burung ababil menghapuskan tentera Abrahah yang dikenali sebagai tentera bergajah yang kuat. Sebab Arab ni dia tak ada tentera bergajah. Jadi pada adatnya, kalaulah Allah tak utuskan burung ababil, nescaya Kaabah dikuasai dan dimusnahkan oleh Abrahah pada zaman tersebut. Sebab mereka bukan nak tawan Kaabah, mereka nak runtuhkan Kaabah. Itu Abrahah. Jadi dengan sebab peristiwa ini, maka tahun tersebut dikenali sebagai tahun gajah. Jadi itu boleh dikatakan agak sepakat mengenai tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang saya ingat, saya nak tambah sikit daripada apa yang dinyatakan dalam kitab ni, ialah berkenaan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dimaklumkan oleh Allah isyarat-isyarat kepada semua makhluk-makhluk di bumi yang mempunyai taklifan daripada Allah, terutamanya di kalangan manusia dan juga di kalangan jin. Allah Subhanahu wa taala berikan tanda-tanda tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada info awal yang Allah telah beritahu dalam kitab-kitab sebelumnya, dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur, dalam kitab Injil dan seumpamanya. Terdapat riwayat-riwayat yang menceritakan tentang lahirnya Nabi akhir zaman. Maknanya 1000 tahun sebelum tu, bukan 100 tahun, bukan 200 tahun, 1000 tahun sebelum itu Allah telah memaklumkan kepada rasul-rasul tentang akan ada Nabi akhir zaman, dan setengah-setengah rasul siap dia beritahu sifat, ciri dan termasuk nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan berita yang gempar alam pada waktu itu, terutamanya di kalangan mereka-mereka yang menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling awal antaranya yang dimaklumkan atau yang diberikan tanda oleh Allah ialah kepada kerajaan Rom. Ini antara yang paling awal. Yang mana pada ada riwayat kata 60 tahun sebelum daripada lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah memberikan tanda dan alamat kepada kerajaan Rom yang menganut agama Kristian. Jadi Maharaja Rom pada satu hari dia bermimpi. Riwayat kata dia bermimpi secara berulang-ulang. Dia bermimpi dia tengok kuda ditunggang oleh unta. Mana unta tunggang kuda, sungai Furat yang melimpah, dan 7 beranda istana Maharaja Rom runtuh. Jadi riwayat kata dia bermimpi berulang benda yang sama, yang menyebabkan Maharaja Rom cukup yakin bahawa mimpi tersebut mempunyai makna dan maksud. Lalu akhirnya Maharaja Rom dia tanya menteri-menteri, siapa yang boleh mentadbirkan mimpi tersebut. Dan menteri-menteri jawab tak ada seorang pun di kalangan mereka yang boleh takbirkan mimpi tersebut. Lalu akhirnya di kalangan menteri-menteri mencadangkan supaya Maharaja Rom merujuk mimpi tersebut kepada 2 orang. Antaranya dikenali sebagai Sutih, yang dikenali pada waktu itu sebagai orang yang pandai mentadbir mimpi. Jadi Sutih dan juga Sa'd ada 2 orang yang dicadangkan supaya ditemui untuk ditadbirkan mimpi. Jadi akhirnya Maharaja Rom hantar rombongan pergi jumpa dengan 2 orang ni, yang mana kedua-dua orang ni dia tinggal di Syam pada waktu itu. Syam ni makna Syria pada hari ini, dan pusat ibu kota adalah Byzantine ataupun di Istanbul pada hari ini. Jadi daripada Istanbul dihantar utusan oleh Maharaja Rom untuk bertemu dengan Sutih, bertanyakan tentang makna mimpi Maharaja. Riwayat menceritakan sebagaimana disebutkan oleh Ibn Hisham
dan juga disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, sampai sahaja rombongan Maharaja Rom dekat Suteh. Dia diceritakan Suteh ni orang alim dan juga pendeta. Sampai dekat Suteh, Suteh tak jawab. Tanya tak jawab, panggil tak sahut. Dia buat tak tahu macam tak ada orang. Jadi akhirnya rombongan tu nak balik. Bila nak balik, Suteh kata, aku tahu maksud kedatangan kamu. Kamu nak tanyakan tentang mimpi raja berkenaan dengan 7 beranda yang runtuh, kuda yang ditunggang oleh unta, dan juga sungai Furat yang melimpah. Ringkasnya Suteh kata, itu tandanya Nabi akhir zaman akan lahir. Dan Nabi akhir zaman ini, dialah yang akan runtuhkan dan jatuhkan kerajaan kamu, kata Sultan kepada wakil Maharaja Rom. Selepas itu rombongan ini pergi jumpa pula dengan pendeta yang kedua, riwayat kata namanya Sa'd. Pergi jumpa, dan pendeta yang kedua ni juga takbir benda yang sama. Dia kata akan lahir Nabi akhir zaman dan dia akan jatuhkan kerajaan kamu. Jadi akhirnya Maharaja Rom pada waktu itu dia menganut agama Kristian. Dalam kitab Injil juga dinyatakan tentang kelahiran Nabi akhir zaman. Jadi Maharaja Rom ni kalau kita tengok, sebenarnya antara maharaja yang menganut agama yang dekat dengan agama Samawi. Jadi sebab itu nanti kita akan tengok nanti insya-Allah, Maharaja Rom ni pada satu masa di zaman Hercules hampir-hampir dia masuk Islam. Cuma disebabkan oleh beberapa halangan menyebabkan dia tak jadi masuk Islam. Jadi dalam kisah ni menunjukkan bahawa Rom antara kerajaan yang awal menerima alamat tentang akan lahirnya Nabi akhir zaman, dan menurut para ahli sejarah menyatakan mimpi ini berlaku 60 tahun sebelum daripada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat menceritakan Nabi pernah bersabda, Suteh ni kalau panjang umur, dia akan masuk Islam. Kalau dia panjang umur. Tetapi dia tak sempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia dianggap sebagai ahlu fatrah. Ahlu fatrah ni maknanya orang yang hidup di zaman antara Nabi dengan Nabi, mana zaman tak ada Nabi. Ini disebutkan sebagai ahlu fatrah. Baik, itu Rom yang terima alamat daripada Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi maharaja. Yang keduanya Parsi. Parsi ini sebagaimana yang kita telah ceritakan, dia menganut satu fahaman yang benar itu ialah terang dan yang batil itu adalah gelap. Maka berevolusi menjadikan Parsi sebuah negara yang menganut agama Majusi, yang menjadikan api sebagai Tuhan kerana ia adalah simbol kecerahan. Jadi api ini, ada satu api ini dianggap sebagai Tuhan utama. Jadi nyalakan di Parsi yang tak pernah padam, dijaga dengan begitu rapi. Tiba-tiba pada saat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, api yang menjadi sembahan dan Tuhan mereka, tak ada hujan, tak ada ribut, tak ada apa-apa, kayu api cukup, tiba-tiba api tersebut tak semena-mena terpadam. Ini antara alamat yang Allah berikan kepada Parsi pada waktu itu berkenaan dengan lahirnya Nabi akhir zaman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, termasuk antaranya Arab. Arab antara yang mendapat tanda awal, termasuk waktu lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak perkara-perkara ajaib yang berlaku yang menyebabkan masyarakat Arab cukup yakin bayi yang lahir pada 12 Rabiul Awal ini merupakan bayi yang sangat istimewa. Termasuk antaranya waktu lahirnya Nabi SAW, Nabi tak menangis macam bayi lain. Dia tak menangis macam bayi lain. Dan Nabi SAW waktu lahir, dia macam orang dah tahu. Biasanya kalau budak-budak ni macam kita tahulah, dia tak reti nak tengok orang, dia tak reti nak kelih orang, dan biasa dia lahir dia akan menangis. Nabi tak menangis, tapi bukan bisu. Budak-budak ni kalau tak menangis ni kadang-kadang sebab bisu.
Tapi Nabi bukan sebab bisu dan semua kita tahu. Tapi Nabi ni bila lahir saja, yang pertama dia tak menangis, yang kedua dia boleh tengok orang sekeliling. Dia tengok Tok Bidal, dia tengok orang sekeliling, menunjukkan bahawa Nabi sallallahu waktu lahir dia seorang yang sudah tahu dan sudah matang. Ini antara tanda-tanda ajaib yang Allah berikan kepada masyarakat Arab tentang kelahiran Nabi akhir zaman. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara yang mendapat tanda dan petunjuk, antaranya ialah golongan jin yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan makhluk yang kena taklif. Kena taklif ni makna dia macam manusia. Buat baik boleh pahala, buat jahat dosa. Di sana ada yang soleh, di sana ada yang taleh. Minna kunna minna salihun wa minna duna zalik kunna tara'iqa qidada. Maknanya di kalangan kami ada yang soleh, di kalangan kami ada yang bukan soleh, maknanya taleh kalau bahasa mudah kita sebut, dan kami mempunyai cara yang pelbagai. Jadi maknanya jin ni macam manusia, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang soleh, yang muslim pula, ada yang soleh, yang semayang, ibadat, abid, dan ada yang fasik. Dia muslim tapi tak laksanakan tuntutan-tuntutan Islam. Dan jin ni nabi mereka adalah di kalangan manusia. Waktu Nabi Musa diutuskan, Nabi Musa juga merupakan rasul yang diutuskan kepada di kalangan jin, di kalangan mereka. Dan termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi SAW ni bukan hanya rasul kepada manusia, tetapi Nabi SAW juga merupakan rasul kepada jin. Jadi sebab itu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai kepentingan untuk dimasyhurkan juga di kalangan jin. Jadi antara tanda yang Allah beri kepada golongan jin ni ialah pada waktu lahirnya Nabi SAW, jin ni sebelum itu dia boleh naik ke langit. Inna kunna naq'udu fiha naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Kami sebelum ni kata jin boleh duduk di langit. Duduk ni makna bukan mendiami. Naq'ud ni kalau bahasa mudah kita ni lepak lah senang. Boleh lepak kat langit, tapi bukan tinggal kat sana buat rumah kat sana tak. Dia boleh naik dan lepak di langit. Kunna naq'udu fiha maq'ida lis-sam', duduk di langit dan mencuri berita-berita langit. Tetapi pada satu hari bila kami naik sahaja, kami dapati di sana ada panah-panah api yang akan kejar jin-jin yang naik ke langit, dan di sana ada pengawal-pengawal yang berkawal menghalang kami daripada naik ke langit. Jadi dalam kisah jin menceritakan bahawa sebelum daripada Nabi dilahirkan, jin ni dia boleh lepak di langit. Dia curi berita langit, dia dengar berita langit, dan sebagainya, dapat kita kata rahsia-rahsia yang berlaku, yang akan berlaku pada masa yang akan datang, dan perkara-perkara yang berkait dengan dunia. Jadi jin ni Allah Ta'ala izinkan untuk duduk di langit, dengar berita, curi berita, dan turun ke bumi menyampaikan berita tersebut. Kalau kita tengok dalam kisah ni, bila jin ni diterima berita, sebahagian berita tu disampaikan kepada rakan-rakan mereka di kalangan manusia. Jadi manusia yang menjadi rakan jin ni dikenali sebagai kuhana. Dikenali sebagai kuhana. Jadi termasuk yang dianggap sebagai kuhana, antaranya ialah Suteh yang kita ceritakan tadi. Jadi Suteh ni antara yang dikategorikan sebagai kuhana. Dia pendeta dan dia kuhana. Maknanya dia bersahabat dengan jin, dan jin pula berkongsi berita-berita yang diambil daripada langit kepada manusia-manusia yang seperti ini. Jadi menyebabkan Suteh ni mendapat ilmu awal
berkenaan dengan kelahiran Nabi akhir zaman antara disampaikan oleh jin, dan termasuk antara kalau kita tengok dalam Bidayah wa Nihayah, ada sahabat yang masuk Islam antara disebabkan dia kuhana dan mendapat berita tentang Rasul akhir zaman daripada jin yang menjadi sahabat kepada mereka. Ini diceritakan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, di mana Ibn Hisham cerita, dia kata pada satu hari Sayyidina Umar ni zaman dia jadi khalifah, kadang-kadang kalau tak ada kerja, dia pergi duduk dekat Kaabah, bersembang dengan para sahabat, kawan-kawan, dan kadang-kadang mereka cerita tentang imbau balik zaman bodoh mereka jahiliah. Yang ni cerita kita dulu bodoh sembah berhala, yang ni cerita kita dulu bodoh tanam anak perempuan hidup-hidup. Tiba-tiba mereka bertanya kepada seorang lelaki, sebab apa kamu masuk Islam? Yang ni tahu dah Sayyidina Umar sebab apa, Sayyidina Bakar sebab apa, tapi mereka tanya seorang sahabat ni, sebab apa kamu masuk Islam? Dia ceritakan bahawa dulunya dia kuhana, maknanya dia bersahabat dengan jin. Dia kata pada satu hari, satu pagi, tiba-tiba jin dia tendang kaki dia, kejut suruh bangun. Jin dia kata, bangun, kamu kena pergi ke lembah sana, yakni Mekah, dan kamu mesti pergi ke sana sebab Nabi akhir zaman sudah diutuskan. Hari pertama dia kata dia buat tak tahu. Hari kedua berlaku benda yang sama pun dia buat tak tahu. Hari ketiga dia dikejutkan dengan info yang sama, menyebabkan dia terfikir. Jadi pada hari ketiga, pagi-pagi dia ambil kuda, dia pecuk pergi ke Mekah. Bila sampai ke Mekah, pada waktu itu Nabi SAW baru sahaja ditaklifkan untuk menyampaikan wahyu secara terang-terangan. Jadi dia kata sampai saja dekat Kaabah, dia tengok Nabi sampaikan Islam. Jadi sama sebagaimana yang disebutkan oleh jin dia bahawa ada Rasul telah diutuskan. Lalu akhirnya dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Dan jin ni sebab apa dia masuk Islam? Sebab dia lebih awal. Antaranya bila berlaku sekatan langit, menyebabkan jin-jin ni tertanya-tanya, asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dalam Quran sebut menyebabkan mereka tertanya-tanya, adakah sekatan ini merupakan tanda yang baik kepada penduduk bumi ataupun ia tanda yang buruk? Lalu masing-masing menyiasat, kenapakah berlaku sekatan ini? Lalu akhirnya mereka bertemu satu jawapan, iaitu lahir Nabi akhir zaman menyebabkan langit disekat. Jadi akhirnya golongan-golongan yang mendengar Al-Quran sebagai wahyu akhirnya masuk Islam di kalangan jin-jin yang paling awal. Jadi jin masuk Islam paling awal ni ada yang bersahabat dengan manusia. Menurut Ibn Hisham, yang bersahabat dengan manusia ini, yang ajak kawan-kawan manusia dia masuk Islam, termasuk yang diceritakan di zaman kisah yang berlaku di zaman Sayyidina Umar, yang bertanya sahabat yang seorang ni, dia kata dia masuk Islam disebabkan dia kuhana dan bersahabat dengan jin, sebagaimana yang disebutkan tadi. Jadi maknanya jin Allah bagikan tanda. Sebab apa? Mereka adalah makhluk yang kena taklif, yang ada dosa, yang ada pahala. Jadi mereka perlukan wahyu sebagai panduan dalam kehidupan mereka. Jadi yang terakhirnya, dah masih isyak? Belum? Yang terakhirnya yang paling banyak Allah Ta'ala berikan tanda ialah kepada golongan Yahudi. Hal ni paling banyak. Sebab apa paling banyak? Sebab kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Adil. Tuhan yang Maha Adil. Kalau manusia ni bebal, Allah Ta'ala berikan tanda yang banyak. Hikmahnya supaya akhirat mereka tak boleh nak jawab. Mereka tak ada nak kata, ya Allah ya Tuhanku, kami dulu sesat dunia sebab tak sampai wahyu. Mereka tak ada alasan macam tu. Jadi sebab itu Yahudi ni antara bangsa yang Allah berikan ilmu yang banyak tentang lahirnya Nabi akhir zaman. Nanti kita akan masuk satu bab, kenapa Yahudi sebenarnya
berpindah dan juga menetap di Madinah. Antara faktornya sebab di situ ada tanda bahawa Nabi akhir zaman akan hijrah. Jadi Yahudi ini merupakan bangsa yang paling banyak maklumat-maklumat tentang Nabi akhir zaman, hatta mereka kenal batang tubuh Nabi macam mereka kenal anak-anak. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi SAW sama macam mereka kenal anak-anak. Kalau anak-anak ni kita tahu mana tempat lahir dia, mana paruk dia, mana tempat kudis dia, kita tahu. Sebab apa? Sebab kita mandikan dia daripada kecil, kita tahu segenap batang tubuh anak kita. Nabi pun sama. Nabi SAW pada batang tubuh Nabi, tanda lahir semua diketahui oleh Yahudi. Jadi sebab itu mereka kenal Nabi akhir zaman lebih daripada mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Jadi Yahudi ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antaranya ialah waktu lahir Nabi, mereka menunggu satu tanda, iaitu mereka kenali sebagai bintang kerasulan. Jadi bintang kerasulan ni satu bintang yang sangat ditunggu oleh orang-orang Yahudi. Sebab zaman dulu ni mereka mahir bintang-bintang ni. Bintang ni duduk kat sini, bintang ni duduk kat sini, dan mereka tunggu satu jenis bintang muncul. Dan bagi pedoman Yahudi, kalau munculnya bintang tersebut, maka itulah tanda lahirnya Nabi akhir zaman, pada hari saat munculnya bintang tersebut. Tiba-tiba bintang yang mereka tunggu itu muncul. Bila muncul, orang Yahudi sangat gembira. Sebab apa? Sebab pada tanggapan mereka, Nabi akhir zaman ni akan membantu mereka melawan musuh-musuh mereka. Sebagaimana Nabi Musa diutuskan memimpin Bani Israel melawan Fir'aun pada zaman tersebut, maka mereka beranggapan Nabi akhir zaman juga lahir akan memimpin mereka melawan musuh-musuh mereka, terutamanya di kalangan Arab. Tiba-tiba pada saat munculnya bintang tersebut, mereka cari siapa yang lahirkan anak. Mereka cari di kalangan Yahudi Madinah, tak ada. Arab Madinah seorang pun tak ada lahir pada hari tersebut, menyebabkan Yahudi terpinga-pinga siapa yang lahir pada pagi tersebut. Mereka tak tahu.